Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Nak dapat syurga di akhirat, syaratnya ada dua saja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu janji Allah. Ya, mula-mula beriman. Apa arti beriman? Percaya betul. Yang rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah dengan sifat-sifatnya. Percayakan malaikat dengan segala tugas-tugasnya. Percayakan Rasul dengan sifat-sifatnya. Percayakan kitab. Cuma tak wajib belajar. Yang wajib belajar satu kitab saja, iaitu Al-Quranul Karim. Yang lain percaya bahawa itu semua kalam dari Allah Ta'ala. Hak yakin itu dah. Yang kelima percaya pada hari kemudian, percaya pada hari kiamat. Dan yang keenam percaya kepada qadar dan qada. Itu beriman 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Sikit pun tak boleh ada kurang. Ragu-ragu sikit pun tak boleh. Walaupun dia percaya 9,9999999%.
hanya 0,00001% dia tak percaya, tak terima lagi. Mesti percaya 100%. Mesti yakin. Iman. Yang kedua, amal soleh. Apa arti amal soleh? Buat apa-apa pun ikut sistem Islam, ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Allah dah khabar dalam surah Ali Imran ayat 85. Berkata Allah, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang-orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam, di hari kiamat esok tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Karena Allah reject, Allah talak. Jadi bila beriman dan beramal soleh, balasan antara lain. Allah janji ni. Kalau kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Banyak ayat lain. Di antara yang lain apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Yang tadi surah Al-Baqarah juga ayat 19. Artinya apa? Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli atau penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Lain daripada beriman, tak terima. Lain beramal soleh, tak terima. Sedangkan benda yang dilakukan oleh orang beriman tu dilakukan juga orang yang bukan beriman. Ya, orang beriman semayang, orang kafir semayang juga, tapi semayang orang kafir tak terima di Tuhan. Orang Islam puasa, orang berislam puasa juga, tapi puasa mereka tak diterima oleh Allah Taala. Nak terima puasa cara Islam, nak terima semayang cara Islam, zakat cara Islam, haji cara Islam, apa saja dia kena ikut Islam, baru diterima. Kemudian iman tu mesti jangan bagi rosak, jangan bagi gugur, jangan bagi kurang, jangan dia jadi batal. Kalau dia batal iman tu, dikira macam orang tak beriman. Bila tak beriman, masuk neraka lah, kekal abadi selama-lamanya. Karena Allah dah khabar itu. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 39. Dan mereka-mereka yang kufur, ingkar, tak beriman dan mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya ayat-ayat Quran tu, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sebab nak angkat tangan. Jadi kalau nak syurga, kena beriman dan beramal soleh. Baru layak masuk syurga. Ya? Kena beriman dan beramal soleh. Dan jaga akidah. Iman tu kena jaga. Jangan bagi dia rosak. Jangan bagi dia gugur. Jangan bagi dia jatuh. Jangan bagi dia cicio. Tahu cicio? Jaga perkara-perkara yang iman tu. Ya. Akidah tu kena jaga betul-betul. Dan kita masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah. Membatalkan syahadah. Di antaranya, banyak yang kita baca dulu. Ya. Menghina Al-Quran. Menghina sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Kecuali dia terpaksa. Di malam ni kita baca tentang garisan terpaksa. Muka surat. Kitab saya ni muka surat 324. Betul? 324. Garisan terpaksa. Gila dikatakan terpaksa tu. Kalau terpaksa, sehingga nyawa terancam, itu boleh.
bahawa boleh dia ikut cara orang kafir. Boleh macam pura-pura menerima sistem kafir tu. Tapi cara terpaksa. Kalau sekat jawatan hilang, tak, itu belum. Tak diterima lagi. Kalau dah sekat harta hilang, belum lagi. Garisan terpaksa tu macam mana? Ini kita baca insyaAllah ya. Kami rasa amat sesuai kalau kami sentuh di sini garisan terpaksa. Apa yang dikatakan terpaksa itu? Iaitu setakat manakah garisan terpaksa dalam hal ini. Dalam hal kita nak mengikut orang kafir. Ikut cara sistem orang kafir itu. Macam mana? Terpaksa macam mana? Ini diterang ini ya. Kata seorang ulama, berkata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah ni dia banyak perkara yang dipertikaikan, tapi dia tu adalah ulama Syekhul Islam. Banyak yang dipertikaikan. Pendapat-pendapat dia tu boleh ada persisih faham antara ahli sunnah wal jamaah dan kumpulan-kumpulan lain. Tapi tak apa, dia ulama. Kita tak akan dapat gelaran Syekhul Islam. Namanya Ibn Taymiyah. Saya perhatikan, kata Ibn Taymiyah, saya perhatikan pendapat-pendapat ulama dalam beberapa mazhab dan mendapati bahawa keadaan terpaksa itu berlainan dengan sebab berlainan, dengan sebab keberlainan. Kerana lain-lain sebabnya berlain-lain. Dengan sebab keberlainan orang yang dipaksa. Kerana bukanlah diperhitungkan pada kalimah-kalimah yang diucapkan seperti terpaksa yang boleh diterima pada masalah hebah. Masalah hebah tu apa ni? Masalah himmah tu, cita-cita, kedudukan. Itu masalah hebah. Dan umpamanya, yang itu masih lagi belum dikira terpaksa lagi tu. Imam Ahmad pula, kata Ibn Taymiyah tu pada sakat marwah ke, tercemar marwah belum terpaksa lagi. Atau kedudukan ke belum terpaksa lagi. Jawatan ke belum terpaksa lagi ya. Itu hebah. Hebah tu marwah lah. Belum dikira terpaksa lagi. Kalau nyawa terancam, baru dikira terpaksa. Baru boleh dia mengikut cara orang kafir tu. Kata Imam Ahmad pula. Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali, perawi hadis yang terkenal. Imam Ahmad telah menetapkan pada beberapa tempat penyiksaan seperti memukul. Kalau diseksa kita dipukul, atau memberkas semata-mata ugut, atau memberkas semata-mata penyiksaan. Ugut dah, memberkas semata-mata ugut tidak dikatakan terpaksa. Kalau saya ugut je belum terpaksa lagi. Kamu kalau tak ikut, aku seksa kamu, aku penjara kamu. Itu belum terpaksa lagi. Tapi kalau ada acuan pistol, kalau kamu tak ikut, tembak kejap ni. Itu baru dikira terpaksa ya. Ini kata Imam Ahmad. Kalau saya ugut aja, belum lagi ya. Dan ugut yang tidak dikatakan terpaksa. Beliau menegaskan bahawa seorang perempuan, kalau ia hebahkan mas kawinnya pada suaminya kerana kemiskinan suaminya, ia berhak mengambil balik. Kalau dia dihalalkan kepada suaminya kerana suami itu miskin, tapi dia berhak mengambil balik. Kerana berdasarkan bahawa ia memberi hanya kerana takut suaminya menceraikannya. Jadi dia berhak mengambil balik mas kahwin itu. Kerana suami itu miskin. Kalau tak dihalalkannya, diceraikan dia. Itu dia takut yang itu tu ya. Atau bersikap bengis. Suami itu akan jadi bengis terhadapnya.
atau bersikap bengis terhadapnya. Beliau menghitungkan takut dicerai atau sedemikian rupa. Takut dicerai atau bersikap bengis suami itu sebagai paksa. Dan takut sedemikian rupa tidak dihitungkan paksa lagi. Kata Ahmad, belum lagi cukup dihitungkan paksa. Kalau saya takut dicerai, cerai lah. Betul lah ya. Tentang kufur apa itu juga. Kalau kamu tak ikut aku kafir, aku cerai kamu. Itu belum paksa lagi ya. Belum carisan paksa lagi. Dihitungkan paksa dalam menuturkan kalimah kufur. Kerana seorang tawanan Muslim apabila ia takut orang kafir tidak mengkahwinkannya atau takut menahannya daripada isterinya, tidak harus ia menurutkan kalimah kufur itu. Kalau kamu tak ikut, aku pisahkan dengan isteri kamu. Tak ada. Dan tak pisah-pisah lah. Masa itu belum lagi dia boleh layak atau dibolehkan dia itu menurut perkataan cara-cara hidup orang kafir tu. Kalau saya cerai aja tak apa. Masih lagi dia tidak diterima alasan itu. Alasan boleh cerai tu. Walaupun dia terpaksa bercerai dengan isteri, cerai lah. Tapi naman kufur tak boleh. Dilarang ya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi ya. Dan juga dipersetujui dia oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah setuju bahawa terpaksa melahirkan kufur sama ada dengan perkataan kufur atau walak terhenti taat. Walak kepada orang yang kafir tidak diperhitungkan kecuali apabila sampai kepada peringkat menyiksa. Kalau menyiksa lain. Seperti memukul. Terang betul. Pang tampaknya. Pang pukulnya. Dia dengan pedang. Itu baru fikir rasa ya. Dan membunuh. Tetapi jika kurang daripada itu, umpama bimbang dia takut aja tak apa. Sekat takut je boleh lagi. Bimbang kepada jawatan. Nanti buang koja. Kena tahan. Kena pertahankan iman lagi ya. Bimbang kepada jawatan kerja atau harta atau keluarga atau tanah air, maka tidak lagi boleh diterima alasan dia ya. Tidak dihitungkan terpaksa lagi dan tidak diterima keuzuran orang yang melakukannya. Tidak diterima uzur tu. Tak diterima Islam tentang keuzurannya tu. Dan pendapat ini pendapat dua ulama tadi, Ibn Taymiyah dan juga Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ya. Jadi belum cukup kecuali kalau nyawanya terancam. Atau seksa yang amat nampak betul. Yang kena seksa tu depan mata dia. Baru dia takut. Boleh dimuzurkan ya. Dan pendapat ini dibuktikan oleh ayat-ayat yang telah disebutkan dahulu. Yang melarang orang-orang Islam walak mengikut di mana ayat-ayat itu perbuatan tersebut daripada sebab menjadi kafir dan murtad. Apa kata Allah? Man kafara billahi min ba'di imani illa man akriha wa qalbuhu mutmain walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadab min Allah wa lahum azabun azim. Dzalika bi annahum apa tu? Astahayyul hayatad dunya fil akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Surah apa? Surah An-Nahl ayat 16 dan 17.
Ya. Kalau salah baca khabar. Saya bukan nampak ni. Walaupun ada slide ni tak nampak lagi. Baring tak apa nampak. Baca sekali lagi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akrahu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Dzalika bi annahum astaqibbu bi annahum mustaqibbu. Betul? Bi annahum mustaqibbul hayatid dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Tak hafal. Payahlah. Kalau hafal senang macam. Tak ada tengok pun. Action macam ni. Tak hafal. Kena tengok mana. Lampu ni tak apa kuat terangnya. Dia cakap Melayu apa? Barang siapa yang kafir kepada Allah. Artinya engkar. Tak nak ikut cakap Allah. Allah kata wajib, dia tak buat. Allah kata haram, buat juga. Allah kata sunat, dia buat nahin, dia buat takti je. Allah kata makruh, dia buat juga. Itu namanya kafir, kufur. Engkar. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, mula-mula beriman, betul kufur. Maka baginya mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Kariha itu murka, benci. Allah benci dengan dia. Man ukriha wa qalbuh. Artinya datang kebencian dari Allah, dari hatinya. Bukan hati Allah mana dari hati. Hati diri dia lah ya. Beriman maka baginya mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Itu paksa tak apa. Macam seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Masa itu dia budak lagi. Yasir tu dia nampak dah. Dibakar hidup-hidup. Maknya pun disula hidup-hidup. Maknya namanya Sumayyah. Syahidah yang pertama. Yasir tu syahid yang pertama zaman Rasul. Jadi Ammar ni dia takut, dia pun mengaku juga lah nak ikut orang kafir tu, nak ikut apa tu. Itu tak boleh. Setakat itu, kalau dia nampak benar. Ammar ni ya, Ammar bin Yasir. Okay. Tak ada pun ulama ada sahabat yang nyuruh dia mengucap balik dah. Dia diterima alasan tu. Walaupun dia tak nak. Tapi terpaksa. Itu namanya. Tapi yang mempertahankan iman seperti Yasir. Yasir tu dibakar hidup-hidup. Isterinya Sumayyah disula. Tahu apa sula? Ambil kayu tajam tu, cucuk panggung tu, tatak kata tu. Itu namanya sula. Syahidah yang pertama. Sampai mati. Jadi dia nak melaku kepada Ammar, Ammar pun mengaku. Nak taat kepada mereka. Ketika itu dibolehkan. Dibenarkan oleh para sahabat. Tak ada nyuruh dia mengucap balik dah. Tak ada jadi kafir ketika itu ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka baginya mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap, dia terpaksa ikut aja, tapi hatinya tetap beriman. Hatinya tetap tenang. Mutmainnun, tenang aja kepada Islam. Hati tetap tenang, beriman. Ia tidak berdosa. Dia tak ada berdosa ya. Hati tetap tenang, beriman. Ia tidak berdosa. Orang itu tak ada berdosa. Kerana itu dia pura-pura nak ikut orang kafir. Pada hatinya masih lagi beriman. Tak ada berdosa ya. Tetapi orang yang melapangkan dadanya, itu dadanya bersetuju.
Seronok betul buat benda-benda kafir tu, melapangkan dadanya. Ya. Puas hati katanya buat benda kafir tu. Puas hati tak puasa Ramadan. Puas hati tak semayang dan sebagainya. Dan ikut cara semayang orang kafir tu. Seronok pula katanya. Itu Allah murka ya. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, lapang dadanya buat kufuran. Nah, bila Tan Saifuddin dia pun bawa kawan dia tu, well, seronok tu. Bergembira dengan orang Hindu yang lain. Itu terus jadi kafir ya. Melapangkan dadanya dengan kekufuran, maka kemurkaan Allah murka dengan dia. Bukanlah kejap itu dah mati esoklah. Maka kemurkaan Allah akan menimpainya. Dan baginya azab yang amat besar. Azab Allah tak tahu nak abur ya, terlalu besar, terlalu hebat. Azab Allah ni di dunia boleh menjadi azab. Dekat nak mati dia azab. Dalam kubur lagi ada azab. Bangkit dari kubur ada azab. Berjalan dari kubur kepada mahsyar ada azab lagi. Di pada mahsyar ada azab lagi. Meniti sirat pun azab juga. Lebih-lebih lagi kalau masuk neraka, lagilah azab yang tak lalu kita nahunya. Dalam neraka tu. Jerit pekik. Kalau dah masuk neraka. Sebab tu jangan jadi neraka tu bahan gurauan. Ada orang gurau-gurau dalam neraka tu. Nampaklah tak ada aku siapa yang masuk neraka. Ada yang gurau tu. Pergilah kau main masuk syurga, biar aku masuk neraka. Ingat neraka tu macam mana? Jangan jadikan dia bahan gurauan. Kerana neraka tu tak ada sampai lalu nahornya. Esok jerit pekik tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap minggu baca tu imam surah sejarah. Rabbana absarna, ya Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka. Apinya menggunung-gunung. Api itu menyentuh besi, cair besi tu. Tersentuh api itu dengan kayu, hangus kayu tu, untung. Kena kepada badan manusia jadi debu badan manusia tu, habuk. Itu kami dah tengok dahsyatnya. Wa sami'na, kami dah dengar jerit pekik orang neraka tu. Aduh. On deck. Ini ketolak langgong. Ayo yo. Ayah. Oh my God, I cannot stand this. Dengar, sami'na, wa sami'na. Jerit pekik dalam neraka. Farji'na, minta kepada Tuhan nak kembali ke dunia. Nampak apa? Na'mal solehan. Nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut Islam, nak semayang ikut Islam, nak pakaian ikut Islam, nak berekonomi ikut Islam, nak bermasyarakat ikut Islam, nak berpendidikan ikut Islam. Itu na'mal solehan. Inna muqidun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Yakin masih tak guna dah. Nak yakin sekarang ni. Sebelum dipanggil Allah ke alam akhirat. Itu nak yakin. Kalau tak ada guna lagi dah. Jangan main jadikan gurauan neraka. Dahsyat. Tak ada sampai lalu nongolnya. Itu baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya ia mencipta kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Dia nak ke dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan dunia tu apa yang ada, apa tak ada. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah yang lebih kekal. Khairun tu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah bahawa mata benda di dunia ni hanya ada sedikit saja, tak banyak. Tapi akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Tapi orang ni dia lebih mementingkan dunia dari akhirat. Mementingkan jawatan, mementingkan pangkat, mementingkan kedudukan, mementingkan kemuliaan. Jaga esok di akhirat. Diseksa oleh Allah Ta'ala. Jadi apa? Seperti mencipta kehidupan dunia lebih daripada akhirat.
Dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu tak dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Kalau dia kejam, terus kekejaman. Kalau dia kafir, terus kafir. Karena Allah dah janji takkan beri hidayah kepada mereka-mereka yang kafir. Kecuali dia dah lunak dengan Islam. Dia belajar Islam sebagainya. Itu lain. Tapi kalau terus dia payah. Tak boleh jumpa. Ada juga orang kafir masuk Islam. Dia kaji Islam dengan tujuan untuk merosakkan Islam. Tapi lagi dia kaji, lagi dia tertarik, lagi dia kaji, lagi dia kagum, lagi dia kaji, lagi dia seronok. Sudahnya, dia beriman dengan Allah. Itu hidayah milik Allah. Kadang-kadang dia bukan yang masuk Islam pun. Tapi dia mengkaji Islam untuk membuktikan kepincangan dalam Islam, membuktikan tidak benarnya Islam tu. Tapi kaji tengok mesti benar tentang kejadian-kejadian alam ni, tentang kejadian dunia, kejadian laut, kejadian binatang-binatang, semua tengok betul. Akhirnya dia menerima Islam. Itu orang yang dapat hidayah. Tapi biasanya kalau dia kafir takkan terima hidayah. Inna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dalam keterangan yang kedua, Allah menetapkan bahawa cinta kepada kehidupan dunia dan berusaha mencari kemewahannya tidak menguntungkan tuannya. Jadi dunia ni susahlah. Berapa sangat kaya raya, katakanlah dia kaya benar dalam dunia ni. Makan hak kenyang je. Ada dia kaya makan sampai 30 pinggan. Untuk kau ada ke tambah 5-60 buah. Sekali naik sebuah aja. Rumah besar mana nak? Berapa ramai orang buat rumah besar-besar itu tinggal berdua tinggal? Udah. Yang belah atas tak pakai dah. Bawah je pakai. Ada tak jenis orang begitu? Belah atas tak pakai lagi. Bawah aja. Itu dunia. Semua yang tak kekal. Keseronokannya tak kekal. Kekuatannya tak kekal, tenaganya tak kekal, kecantikannya pun tak kekal, itu dunia. Tapi yang baik, yang akhirat, semua kekal. Itu ada syurga namanya Jannatul Khuld. Syurga yang kekal. Semuanya kekal. Seronoknya kekal. Gembiranya kekal. Mudanya kekal. Kalau dapat masuk syurga. Muda tau. Orang tua mana ada masuk syurga? Orang masuk syurga tu yang tua dia kembali kepada muda. Ini lelaki-lelaki ni. Kalau masuk syurga besok 33 tahun umurnya. Semua secantik Nabi Yusuf. Kalau dapat masuk syurga. Itu syurga namanya Khuld. Tahun ini 33 tahun. Tahun depan 33 tahun. Lagi 1 tahun 33 tahun. Lagi 10 tahun 33 tahun. Lagi 1000 tahun 33 tahun juga. Kekal. Wanita-wanita macam itu juga. 33 tahun. Kalau dalam dunia dah 33 tahun dah berkedut pipi tu. Ini dah cantik secantik Siti Zulaikha. Itu juga Di dunia ni macam-macam. Cantik mana kekal cantik ya. Lama-lama dah berkedut, lama-lama dah lemah, lama-lama dah apa? Di dunia. Jadi orang yang mementing dia tu akan menyesal. Orang ni tindakan kemewahan dunia ni. Tidak menguntungkan tuannya dan tidak dapat pertolongan di sisi Allah jika terkeluar kepadanya perkara-perkara yang mengandungi kufur. Kalau ada benda yang kufur dia akan menyesal besok. Tak ada siapa nak bantu. Allah tak bantu dia lagi. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak melantik bapa. Jangan nepotism namanya, nepotism. Nanti bapa sebagai jawatan. Atau saudara yang tidak beriman. Kalau bapa tak beriman jangan lantik. Kalau saudara yang tak beriman jangan lantik. Menjadi pembantu atau pemimpin dengan meninggalkan Allah. Di dalam firman-Nya. Ini ayat Quran yang kita akan baca insya-Allah. Apa dia? Allah bagi amaran.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbu. Betul? Nah. Awliya'a inistahabbul kufr 'alal iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Betul kata baca tu? Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Wa man yatawallahum. Betul? Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Maksudnya betul lah. Kalau nampak baru boleh ni. Ini tak nampak. Cakap Melayunya apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin kamu jika mereka telah mengutamakan kekufuran di atas keimanan. Kalau mereka mengutamakan kekufuran kata keimanan, jangan jadikan dia pemimpin. Jangan lantik dia. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka itu pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa lantik dia jadi orang zalim tu. Melantik orang jadi orang kafir jadi pemimpin. Kalau jadi pengikut apa? Jadi pemimpin tak boleh. Jadi ketua mengetuai sesuatu perkara, yang tak boleh tu. Baik. Itu ayatnya panjang lagi. Kan habis yang panjang. Sudah bunyi dah titik-titik. Kita berhenti situ dulu ya. Nanti kita akan baca, cuba perhatikan bagaimana Allah nafikan. Itu akan datang kita baca ya. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Suara saya pun dah letih ni ya. Okey. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Nak bangkang? Ada siapa-siapa nak protes? Tak setuju? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Maknanya setujulah kalau tu. Tak ada protes, tak ada bangkang, tak ada nak tanya. Seperti dah dapat semua tu. Alhamdulillah, banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belakang. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di masjid, kampung, Batu Masjid.